kesihatan yang baik, tetapi bukan semua yang Allah Ta'ala pilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Mungkin ada di antara kita yang kecil hati, raya baru ni mungkin ada ahli-ahli ternama, YB, Tan Sri tak jemput dia open house. Ialah siapa kita kan, contoh. Tapi hadirin sekalian, patut berasa bangga kerana Allah sudi pilih kita. Kerana yang jemput bukan YB, bukan Tan Sri, bukan raja, tapi raja segala raja. Sepatutnya kita rasa apa dia? Terharu. Tak apalah kalau YB, Tan Sri, ahli ternama, jutawan, hartawan, tak jemput kita di majlis-majlis ternama, tak apa. Asalkan Allah Ta'ala sudi jemput kita untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Kerana nilainya, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, duduk di taman-taman syurga Allah ini tiada tolak bandingnya nak dibandingkan dengan jemputan-jemputan dunia. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita Allah Ta'ala pilih kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, amin insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sambung pengajian kita, kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. 10 sifat yang awal, iaitu yang keji kita dah belajar untuk sama-sama kita jauhkan, dan alhamdulillah kita dah masuk kepada 10 yang kedua, iaitu sifat-sifat yang terpuji yang sepatutnya kita semaikan ada di dalam hati-hati kita. Dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada bab yang kedua daripada sifat yang terpuji, iaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa Arabnya khauf. Sebelum saya teruskan, sukalah kita mulakan pertemuan kita dengan puji-puji pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمّاً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita nak bincang bab yang dinamakan takut akan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan al-khauf. Di antara sifat-sifat yang tertinggi pada jiwa manusia ini, hadirin sekalian, adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah universiti tinggi mana pun, sampai PhD ke, ada ijazah degree ke, belajar agama dalam macam mana pun, kalaulah tak ada takut kepada Allah, maka ilmu yang dibelajar tak ada manfaat, hadirin sekalian. Dia tahu haram, tapi dia tak apa. Dia tidak takut dengan Allah Ta'ala, menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia turut jatuh di dalam lembah kebinasaan. Sebab itu ada juga alim-alim, golongan alim-alim, orang yang berilmu, banyak ilmunya,
ngaji sana sini. Di masjid-masjid ngaji, di universiti ngaji. Belajar dengan tok syekh ngaji, belajar tahu hukum hakam. Tapi bila tak ada takut dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan apa dia? Menyebabkan mudah kita apa dia? Mudah kita untuk kita jatuh. Karena ada di antara kita ada ilmu, tetapi kadang-kadang kita rasa apa dia? Kita rasa kita dah hebat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka kamu semua boleh masuk syurga sehinggalah belum diketahui tentang kesungguhan, tentang kesabaran. Dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu zilzalan syadida. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sebelum kamu apa dia? Diuji seperti mana orang-orang sebelum kamu diuji. Dengan kesusahan, dengan pancaroba, dengan digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Kadang kita ada ilmu hadis sekalian. Kita ambil apa dia? Kita ambil dalam bidang apa dia? Muamalah. Ya. Faqih dalam bidang apa dia? Dalam bidang riba, dalam bidang apa dia? Dalam bidang halal haram. Tapi di kala mana ada agensi MLM minta kita jadi penasihat syariah, masa itu antara apa dia? Antara prinsip dan juga ya, nafsu. Tuan, boleh tak luluskan kami punya syarikat ni? Ya, kalau tuan luluskan, saya bagi 1 juta. Bila cek, ini ada benda yang tak kena ni. Tak apa tuan, tutup sebelah mata je. Kalau tuan berani luluskan, kita bagi 1 juta. Nampak tak? Masa tu balik rumah fikir, hutang kereta tak boleh bayar, hutang rumah tak boleh bayar, anak susu dah habis, duit tinggal RM1 dalam poket macam tu, dalam dompet. Nak ambil 1 juta ke tak ambil? Antara prinsip dan juga nafsu. Ilmu ada hadirin sekalian, ngaji ke tak ngaji, belajar. Sebab itu pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini hadirin sekalian, anak-anak kita hanyut. Kenapa dia? Kerana kurang takut dengan Allah Ta'ala. Kita pesan pada anak kita, kamu jangan buat macam-macam. CCTV ada CCTV. Ya? Bila kat sekolah tak ada CCTV, dia buat masalah. Kerana kita tak ajar pada anak kita, CCTV memang tak ada, tapi kita ada CCTV Allah. Malaikat kanan kiri. Sebab itu pentingnya kita, hadis sekalian, dalam kita mentarbiah anak-anak kita, kita kena apa dia? Kita kena tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik jangan buat macam ini. Ya. Nanti Allah Taala ya, murka, Allah Taala marah. Nanti Allah Taala siksa, masuk neraka. Ya, kecil-kecil dah diajar tentang pahala syurga. Kerana apa dia? Supaya ini prinsip kita, bukan semata-mata hukuman-hukuman duniawi. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang benar-benar takut kepada Allah ini disebut dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang takutkan Allah Ta'ala dari hamba-hambanya ialah para ulama. Orang yang berilmu, yang lebih kenal dan rapat hubungan dengan Allah, dialah yang lebih takut kepadanya. Muslimin muslimat hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bila kita nak berkawan, kita banyak kawan dengan orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak buat sesuatu yang tidak baik, kita ada kawan-kawan yang boleh tegur kita. Sekiranya tidak sedemikian, maka apa dia? Kita buat apa pun tak ada orang nak tegur kita, kerana kita jauh dengan ulama. Hari ini hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di Facebook golongan-golongan liberal, golongan-golongan ya, yang mana mereka ini ya tak mahu asalah keaslian Islam ini, mereka apa dia? Mereka suka ambil yang seronok dia ambil, yang tak seronok dia tak ambil. Geng-geng ni buat apa dia? Geng-geng ini dijauhkan masyarakat dengan ulama. Dia buruk-burukkan ulama di media sosial. Golongan-golongan liberal hari ini, hadis sekalian, banyak memburukkan ulama-ulama supaya masyarakat ini memandang rendah kepada ulama. Sehingga masyarakat jauh dan jauh dengan ulama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah ianya terus berlaku,
maka masyarakat jauh daripada pedoman. Bila dah tak nak ambil nasihat ulama, nak ambil nasihat daripada siapa? Kalau bukan daripada orang yang berilmu, orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu akan bermanfaat jika ilmu yang kita belajar menyebabkan kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu? Kita belajar ilmu astronomi, makin dekat dan takut dengan Allah taala. Kita belajar ilmu penukangan, makin dekat dan apa dia? Takut dengan Allah taala. Hadirin sekalian, takut kepada Allah tak sama dengan kita takut dengan harimau. Takut dengan harimau lari, hadirin sekalian. Kalau harimau masuk rumah saya pun saya lari, hadirin sekalian. Saya tak tunggu. Nak begitu, takut kepada binatang, lagi. Takut kepada orang, lagi. Tapi takut kepada Allah, kita makin dekat. Apa-apa ilmu yang kita belajar menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, terus belajar. Kadang-kadang kita belajar dalam bab ekonomi, kemudian kita gunakan ya, ilmu-ilmu riba tersebut, kita aplikasikan dalam perniagaan kita, maka menyebabkan kita makin jauh dan jauh Allah Ta'ala, tinggalkan. Tapi kalau kita belajar dalam bab ekonomi, yang mana apa dia? Kita nak meluruskan ya, perbankan-perbankan Islam, kita nak bawa masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang sepatutnya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara punca berpecahnya masyarakat pada hari ini kerana apa dia? Kerana hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka tidak mahu belajar untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Tuhan kami. Itu saja. Tapi tidak mengetahui dan tidak mahu belajar. Sesungguhnya Allah Taala itu apa dia? Azabun alim. Pedih siksaannya. Bila kita pergi mengaji, kita pergi masjid, pergi kuliah-kuliah ni, ustaz-ustaz dah ulang apa dia? Tentang azab kubur, tentang azab siksaan akhirat yang menyebabkan kita takut untuk buat dosa, hadirin sekalian. Ya, yang menyebabkan kita seronok nak buat kebaikan. Kenapa dia? Kerana disebut di dalam Al-Quran, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah Taala, baginya dua syurga, hadirin sekalian. Syurga di mana? Syurga di dunia dan juga syurga di akhirat. Ada dua syurga untuk orang yang takut dengan Allah Subhanahu taala. Yang pertama, dia akan mendapat syurga apa dia? Syurga ketenangan. Ketenangan, hadirin sekalian, tak boleh dibeli dengan duit. Hadirin sekalian, banyak duit macam mana pun belum tentu tenang. Lagi banyak duit, confirm lagi tak tenang, hadirin sekalian. Melainkan hatinya ada kezuhudan. Hadirin sekalian, baru je dapat duit pencen ni, Allahu Akbar sembahyang ni kan. Nak buat apa duit pencen ni? Nak beli rumah lagi ke? Nak tambah isi baru, nampak? Tak tenang. Baru dapat duit pencen. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu lagi banyak duit, lagi tak tenang. Kecuali orang ada sifat kezuhudan. Kezuhudan ni apa dia? Dia satu makam yang mana dia ni tidak cinta kepada dunia. Duit ni bagi dia tak ada apa-apa. Nilai yang mahal datang masjid. Nilai yang mahal khusyuk dalam sembahyang. Nilai yang mahal nikmat dalam ibadah. Ini. Gaji 1,000 ke, gaji 100,000 ke, bagi dia sama aja. Tidak mampu menghalang untuk dia datang ke masjid. Setengah orang gaji 1,000 pergi masjid. Gaji 100,000 tak pergi. Haji lama tak pergi masjid. Al-maklum sekarang saya dah jadi YB. Saya dah jadi CEO. Sekarang saya busy. Nak uruskan tanah saya 200 hektar dekat Melaka. Nak tanam nenas, nak tanam apa dia? Nak tanam pokok durian, IOI lah, macam-macam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ketenangan ya ada pada siapa dia? Ada orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat ketenangan yang luar biasa. Nak dapat kebahagiaan, belajar tentang erti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada di antara kita yang bergaduh sesama adik-beradik. Tak dapat tanah. Ayah dah wasiat dah. Sepatutnya 200 hektar dapat ke kita. Tapi apa dia? Tapi abang tak bagi ke kita. 200 hektar bagi ke siapa? Bagi ke adik-beradik lain. Agak-agak hadirin sekalian, tenang ke tak tenang? Confirm tak tenang. Tapi kalau orang yang takut dengan Allah Ta'ala, hati dia tenang. Tak apa. Aku tak dapat 200 hektar ni, tak apa. Janji aku boleh pergi masjid. Belum tentu kalau aku dapat 200 hektar ni, aku boleh pergi masjid lepas ni. Mungkin aku sibuk nak uruskan tanah 200 hektar tu nak buat apa? Nak tanam pokok pisang ke? Nak buat rumah ke? Nak buat apartment ke? Nampak tak?
Orang yang ada ketakutan pada Allah Taala, dia rasa apa dia? Dia rasa tenang. Ya. Setengah orang dia tak boleh tahan. Mana boleh ustaz cakap senang, 200 hektar bukan sikit, banyak. Saya nak pergi jumpa bomoh, saya nak bagi abang saya mati tu. Biarlah tertelan biawak ke apa ke, janji dia mati. Orang yang tak ada iman, maka apa dia? Mudah saja tergelincir nak buat khurafat syirik dan sebagainya. Orang ada iman, tenang. Macam mana kamu boleh dapat ketenangan seperti ini tuan? Ustaz, 200 hektar yang abang saya dapat tu, berapa lama dia boleh duduk? Sekarang umur dia dah 70 dah. Dia boleh duduk 100 tahun lagi ke ustaz dekat 200 hektar tu? Tak boleh. Ya. Saya ni ustaz nak duduk kat dunia kejap je. Kalau saya tak dapat bahagian saya di dunia, Allah akan gantikan di akhirat. Nampak tak? Begitu tenang je orang yang ada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk kat dunia ni kejap ustaz. Kejap je. Dunia ni sementara. Kalau orang zalimi kita, adik-beradik kita zalimi kita, sepatutnya rumah pusaka tu kita dapat, tapi kita tak dapat. Berapa lama manusia boleh zalimi kita? Kita semua akan meninggal dunia. Pejam cilik 20, pejam cilik 40, pejam cilik 60, pejam cilik tak cilik-cilik dah kita dah. Kembali ke Rabbul Azza wa Jalla. Semua akan selesai. Mahkamah di dunia tak selesai, kita ada mahkamah Allah. Apa masalah? Ya. Yang penting apa dia? Yang penting connection hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus padu hadirin sekalian. Jadi sebab itu hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana takut pada Allah, dia dapat 2 syurga. Syurga yang pertama, syurga di dunia. Ketenangan tak boleh dibeli hadirin sekalian. Ya. Ada jawatan belum tentu tenang. Ada harta belum tentu tenang. Orang yang tenang ni siapa dia? Orang yang memikirkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sentiasa berfikir tentang agama. Ya, dia tak fikir tentang diri dia je. Dia fikir tentang masyarakat. Dia tak fikir dia je boleh pergi masjid, dia kena fikir masyarakat sekeliling dia juga perlu datang masjid sama. Ya, baru dia seronok. Dia rasa tak seronok apabila apa dia? Apabila dibiarkan masyarakat. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana akhwafukum lillahi ta'ala." Akulah orang yang paling takutkan Allah dari kalangan kamu. Nampak tak? Jadi ulama yang paling hebat siapa dia? Rasulullah lah. Ya. Sebab itu Rasulullah paling takut sekali dengan Allah SWT. Rasulullah telah ditunjukkan syurga, neraka. Apa maksud ulama? Ulama ni maksudnya orang yang tahu. Ya. Orang yang tahu. Jadi Rasulullah yang paling tahu sekali hakikat kehidupan. Apa yang berlaku di padang mahsyar Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di hari mizan Allah Ta'ala. Ya. Kita dengar, tapi kita tak tahu lagi. Rasulullah dah nampak dah. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan kita sangat panjang hadirin sekalian. Antara tempoh yang paling pendek adalah apa dia? Alam dunia ni, alam dunia. Ya. Kita ni hadirin sekalian, yang kita sebut aku ni, bahasa Jawa nyong. Kue, nyong, riko, aku. Yang kita sebut saya ni siapa? Saya ni adalah roh hadirin sekalian. Kerana jasad kita akan hancur. Nah, kita meninggal dunia, jasad akan hancur. Kecuali orang soleh, jasad akan hancur hadirin sekalian. Jasad akan mati, tetapi roh kita tak akan mati hadirin sekalian. Sampai bila-bila tak akan mati. Kita kekal, dikekalkan oleh Allah. Bukan sebab kita Tuhan tak kekal. Bukan sebab kita Tuhan kita ni kekal, tapi kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita datang ke majlis ilmu ni, orang panggil majlis apa hadirin sekalian? Majlis rohani, tazkiyatun nafs. Ya. Untuk apa dia? Untuk kita membersihkan dalaman kita. Karena ini yang penting hadirin sekalian. Karena kalau dalam ni kotor hadirin sekalian, kalau kita punya hati kotor, semua kotor hadirin sekalian. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena banyak datang majlis ilmu, bersihkan dalaman kita. Berapa ramai orang-orang yang pergi gym, sado, ada six pack, 6 pack, tak boleh datang masjid. Bila subuh azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh nak angkat berapa gram sahaja selimut yang dia ada. Tapi berkilo-kilo, beratus-ratus kilo dia boleh angkat. Sebab apa dia? Jasad dia kuat, rohaninya lemah hadirin sekalian. Sebab itu kita datang ke majlis ilmu. Rasulullah sakit hadirin sekalian, diusung oleh sahabat ke masjid. Nak beritahu betapa pentingnya sembahyang berjemaah. Sampai macam tu sekali.
Sebab itu hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang memahami hakikat, Rasulullah kata, barang siapa yang mengetahui kelebihan sembahyang berjamaah, dia akan datang meskipun dalam keadaan merangkak. Hadirin sekalian, Allahu Akbar. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok, ya, ayah-ayah kita walaupun ya sudah meningkat usia, macam-macam penyakit, gout, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, dia boleh datang. Sebab apa dia? Sebab ada kekuatan dalaman. Anak-anak kita hari ini hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mereka mungkin ada kekuatan fizikal, tetapi mereka tak ada kekuatan yang disebutkan rohani. Ramai mak ayah yang boleh apa dia? Boleh ajar anak mereka tentang ilmu yang dinamakan al-maddiyah, kebendaan. Boleh bagi kebendaan, boleh bagi kemewahan. Hari ni makan malam siakap 3 rasa. Besok pizza, besok KFC, besok McDonald. Baju-baju anak raya berjenama, pakaian-pakaian anak berjenama, kemewahan-kemewahan boleh ditabur. Nak telefon apa? iPhone X. Nak telefon apa? Nak kereta apa? Motor apa? Waisuku, semua dah boleh beli. Mak ayah tang ni, ramai mak ayah boleh bagi hadirin sekalian. Tapi yang dinamakan memberi, menjadi contoh teladan yang baik, ya, memberi didikan yang baik, tak ramai orang boleh bagi hadirin sekalian. Pemberian terbaik seorang ibu ayah kepada anak bukan wang ringgit, bukan kesenangan, bukan tanah-tanah, bukan rumah, tetapi pemberian terbaik seorang ibu dan ayah apa dia? Adalah menanamkan rasa takut seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang anak itu ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, pasti hadirin sekalian hidup dalam keadaan tenang hadirin sekalian. Anak kita ni nak pergi mana pun kita tak kisah. Ya, nak pergi Terengganu lah, nak pergi jalan dengan kawan raya, pergi. Kita tahu anak kita seorang yang takut dengan Allah. Kalau bunyi azan, confirm dia akan berhenti di masjid dan sembahyang dulu, nampak? Kita tak rasa bimbang. Kenapa dia? Kerana anak kita ada rasa takut dengan Tuhan yang menciptakan dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, inilah ramai mak ayah yang gagal. Sebab itu hari ini, atas kefahaman itu, ramai mak ayah hantar anak-anak ni sekolah apa dia? Sekolah agama, supaya ada kefahaman-kefahaman agama. Tapi belum cukup hadirin sekalian. Kenapa dia? Kerana ilmu, ya, kerana ilmu sahaja belum tentu menyebabkan orang itu takut dengan Allah Ta'ala. Ilmu semata-mata. Kerana iblis alim, iblis alim tak alim? Alim. Ya. Dia hidup ribuan tahun sebelum Adam dilahirkan, sebelum Adam diciptakan. Ya. Lebih berilmu daripada kita, tak mati sampai sekarang. Macam-macam ilmu dia belajar. Alim, tahu hakikat kebenaran. Tapi ikut ke tak ikut? Tak ikut hadis sekalian. Ya, nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu hidayah ini, hidayah. Hidayah ni yang sangat mahal. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Takutkan Allah Taala bererti tidak berani melanggar perintah Allah, kata Tuan Pengarang. Ya. Macam mana boleh kita tak langgar Allah Taala punya perintah ni? Dengan kita betul benar-benar mengenali Allah Subhanahu Taala. Sebab kita tak kenal. Sebab itu kita selalu cakap dengan kawan kita, si fulan tu tak kenal lagi siapa aku. Kalau dia kenal aku, dia tak berani buat macam tu kat siapa-siapa, dekat keluarga aku. Nampak tak? Kita rasa apa dah? Kita rasa hebat ni. Kita mungkin YB, orang ternama, duit banyak, bodyguard ramai. Anak kita mungkin kena apa dia? Kena rotan, tak sembahyang. Ya. Cikgu tu tak kenal lagi siapa aku. Aku ni YB. Saya aku hantar orang-orang tu pergi pecat cikgu tu. Kita akan fight dekat mahkamah. Nampak tak? Bila cikgu tu tahu, rupanya aku tersilap rotan orang. Rupanya anak YB dah. Anak Tan Sri, anak Datuk, anak ahli-ahli ternama. Nampak tak? Macam itu kita baru seram rotan anak Tan Sri. Tadi tak kenal, rotan je lah. Dah kenal, seram kita. Ini hadirin sekalian, sebab apa kita tak seram, kita tak takut dengan Allah? Sebab tak kenal Allah. Ya. Ramai masyarakat hari ini tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena belajar tentang sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana orang-orang yang sebelum ini kata pasal mati dah dia. Cikgu-cikgu kita yang kata pasal mati dah dia. Berapa ramai dalam grup WhatsApp kita hadirin sekalian dah apa dia? Ya?
dah jadi wakil pada ayah dia. Assalamualaikum, minta maaf saya wakil pada ayah saya, baru saja meninggal dunia petang tadi, mohon doa pada semua. Saya wakil pada ayah saya almarhum, ya, sekiranya ada ayah saya hutang saya sekian dan maaf, dan saya minta supaya maklumkan kepada kami pihak keluarga. Berapa ramai dalam grup WhatsApp kita bulan Ramadan kata macam tu. Dalam grup WhatsApp saya pun banyak. Ya, dalam grup WhatsApp kita yang telah meninggal dunia masa bulan Ramadan, masa Syawal tempoh hari. Dan kita sedang menunggu giliran-giliran kematian kita. Kalaulah hadirin sekalian, siapa yang tak takut sayang kat dunia, besok kat akhirat jenuh dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut. Dia makan riba, dia minum arak, dia buat zina, dia tak takut Allah Subhanahu Wa Taala. Takut besok dia sungguh-sungguh apabila dia berhadapan dengan seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang dah takut sungguh-sungguh di dunia, maka besok di akhirat dia seronok diberi nikmat yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa kita ni tak mahu melanggar perintah Allah? Sebab kita mengetahui hukuman siksaan. Hadirin sekalian, kita kena banyak belajar tentang apa dia? Tentang azab-azab kubur. Baca buku-buku, kitab-kitab tentang azab kubur, tentang akhirat, tentang alam mahsyar, bagaimana supaya menimbulkan kegerunan kepada kita. Ya, antaranya hadirin sekalian, ada orang yang mana dia itu, ya, hartanya cuma ada tali je untuk ikat kayu. Tali tersebut ditanya oleh Allah 1000 tahun. Jadi bila kita nak pergi beli belah ni, nak beli shopping, nak beli handbag, kita fikir jangan beli, kan handbag kita elok lagi, kan handbag ayang elok lagi tu kat rumah. Itu dah lama dah. Belilah baru. Besok kalau mati ni agak-agak boleh jawab tak dengan Allah Taala. Ya. Ada orang yang mana dia cuma ada tali je tali. 1000 tahun Allah Ta'ala tanya, ni handbag yang ke 101 ni, kalau beli agak-agak boleh tak nak jawab dengan Allah Ta'ala? Tunduk. Tak apalah bang, tak jadi beli. Itu skill. Itu tips. Itu untung orang datang kuliah. Ada ayat dah sikit. Padahal kita pun tak berapa nak ada. Jadi kita besok pula, bang nak beli kasut lah. Ya. Kasut kat rumah elok lagi. Elok boleh lah pakai, tapi dah lama lah bang. Abang ada dengar kuliah kan? Kalau ada orang tu dia cuma ada tali je, harta dia tali je, tak ada apa. Tali tu pun 1000 tahun katanya. Ni agak-agak ni kasut ke-8. Agak-agak boleh jawab dengan Allah. Fikir tak boleh jawab lah bang. Tak apalah, kita beli lain kali. Tunggu rosak kita beli. Nampak? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita, sebab dalam hidup mesti kita kena ada connection, kaitan dengan akhirat. Jangan kita fikir dunia semata. Ada orang dia berniaga, dia fikir dunia je. Untung je. Dia tak fikir apa dia? Dia tak fikir halal haram. Ya? Dalam hidup ni sekalian, kita mesti ada connection kita dengan akhirat. Bila nak bagi sumbangan ni bukan sebab kita nak masuk TV, supaya kita ada duduk atas pentas dah. Ada setengah tu kan? TV belum datang kok. Yang rakaman-rakaman untuk TV3 belum. Saya asal nak bagi 1000 ni, tapi oleh 100,000. Tapi TV belum datang kan? Rakaman belum datang. Saya bagi 50 dulu. Nanti TV datang baru kita yang betul-betul. Ada yang sebab nak nama hadis sekalian. Kenapa dia? Kerana dia tak ada connection dengan akhirat. Siapa-siapa yang ada connection dengan akhirat, insya-Allah bila menyumbang masukkan duit dalam tabung, dia akan bagi banyak. Haji, banyak bagi ni. Anak-anak ada ke bahagian? Ada dah sikit. Ya. Saya bagi banyak ni bukan untuk masjid. Saya bagi banyak ni untuk diri saya sebenarnya, untuk saham saya di akhirat. Nampak tak? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa lagi mulia? Orang yang memberi ke orang yang menerima? Orang yang memberi ke orang yang menerima? Orang yang memberi, confident hadirin sekalian. Jawapannya adalah dalam tasawuf, kalau dari segi fiqh, ya orang memberi lebih baik. Kena banyak memberi. Tapi sebenarnya dalam tasawuf, dalam akhlak, yang terbaik adalah orang yang menerima. Why? Kenapa? Kerana bila kita memberi sesuatu dekat orang miskin, bagi beras, contoh bagi beras, apa yang kita selesaikan? Kita selesaikan masalah dunia dia, betul tak? Kenyang dia hari itu, kenyang dia sebulan makan beras. Ya, kita selesaikan masalah dunia dia. Ada kawan-kawan kita yang mana dia tak ada basikal, kita belikan basikal, selesai masalah dunia dia. Sedangkan apa yang kita bagi itu hadirin sekalian, ya,
Apabila dia sudi menerima pemberian kita, apa yang kita dapat? Pahala. Dengan pahala boleh menyelesaikan masalah akhirat kita. Mana lagi hebat? Dia cuma dapat menyelesaikan masalah dunia. Sedangkan apabila dia sudi menerima kita, dengan sebab dia dapat menyelesaikan masalah akhirat kita. Maknanya hadirin sekalian, mana lagi baik? Orang yang menerima. Kalau tak ada orang miskin, orang yang sudi menerima pemberian kita, kita tak ada tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Dengan ada orang yang sudi menerima pemberian kita, berarti terima kasih Tuhan bagi, tak payah terima kasih pada saya, terima kasih kepada Allah. Saya nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan, kepada saudara kerana sudi ambil sumbangan saya. Kerana sumbangan saya cuma boleh selesaikan masalah dunia Tuhan. Sedangkan bila Tuhan menerima sumbangan saya, Tuhan telah menyelesaikan masalah saya di akhirat. Allahu Akbar. Nampak tak? Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebab itu bila kita dalam berfikir jangan satu lapis. Rupa-rupanya ya, betul memberi itu baik. Ya, tapi kalaulah ya, ramai orang yang sudi menerima pemberian kita ini juga, dia adalah tersangat baik. Kerana apa dia? Kerana dia menyelesaikan masalah akhirat kita. Masalah dunia bagi sekampit beras habis. Bagi bersihkan lama-lama rosak. Tapi dengan dia bagi pahala kepada kita, kita boleh memanfaatkan infinity selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Adapun sifat ini pada seorang akan membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Siapa yang ada sifat takut pada Allah, dia akan selamat. Ya? Kerana bila dia jadi pemimpin, hadirin sekalian, saya bab takut ni dia lebih kepada pemimpin sebenarnya. Ya. Kepada individu ya juga. Kerana hadirin sekalian, ada benda ya, sumbangan dalam hidup yang kita semua boleh buat, tapi ada benda yang tak semua orang boleh buat. Sembahyang duha semua orang boleh buat. Puasa sunat semua orang boleh buat. Kalau nak buat, tu cerita dia. Bukan semua orang boleh buat pun. Tapi kalau nak buat boleh buat. Tapi ada satu jawatan, iaitu pemimpin, yang mana kalau dia nak melaksanakan suatu hukum syariah, dia mesti kena ada kuasa, dia kena ada jawatan, yang mana tak semua orang boleh dapat kuasa tersebut. Siapa yang diberi kuasa, diberi jawatan apa-apa lah, AJK masjid ke, jawatan ketua kampung ke, YB ke, Tan Sri ke, bila pegang jawatan, maka apa dia? Manfaatkan sungguh-sungguh untuk bawa masyarakat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menyelesaikan masalah dunia dia. Tuan, ya, ada masalah apa dia? Ya, saya tuan gula habis. Tak apa, gula habis kita boleh selesaikan mudah je. Saya nak tanya, tuan pergi masjid tak? Tuan sembahyang tak 5 waktu? Itu dia. Kerana kalau setakat dia tak dapat gula hadirin sekalian, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak sembahyang, dia tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jenuh. Ya. Kalau setakat dia berlapar kat dunia, berapa lama dia boleh lapar? Ya. 100 tahun lagi ke? Kalau kata kita datang ziarah rumah keluarga Mas, umur dah 80, saya ni miskin. Berapa lama dia boleh miskin? 100 tahun lagi dah. Dia akan kembali kepada pencipta dia. Soalannya, kalau dia hari ni kembali kepada pencipta, apa yang dia nak dapat di akhirat nanti? Jadi pemimpin, kenapa dia? Pastikan. Kerana sebuah masyarakat tak boleh buat. Hanya pemimpin yang boleh buat. Dengan apa dia? Dengan kena memberi fahaman. TV, televisyen. Ya, yang sekarang ni yang dah ada, baguslah. Mana-mana yang mungkar tu, kena apa dia? Kena basmi dan sebagainya. Ya, jadi ketua kampung kena apa dia? Jadi ketua kampung, jadi pemimpin, jadi AJK, jadi ketua keluarga. Kita bukan hanya mampu boleh menyelesaikan masalah dunia dia, tetapi mestilah boleh juga menyelesaikan masalah akhirat dia, hadirin sekalian. Hari ini orang pening, gula habis. Ya, betul, pening, gula habis, pening. Ya. Duit listrik tak boleh bayar, ni tak boleh bayar. Hadirin sekalian, Islam ada penyelesaian. Cuma ramai orang yang tak cuba untuk menyelesaikannya. Mungkin dia cuba nak menyelesaikannya, tetapi bukan dengan jalan Islam. Sebab itu tak selesai, hadirin sekalian. Kalau kita guna dengan jalan Islam, insya-Allah selesai. Sebab itu ramai hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian, hari ini ramai orang yang mana dia makin jauh-jauh dengan Allah Taala. Kerana bukan dia tak cuba nak menyelesaikan masalah. Cuma mungkin dia menyelesaikan masalah, tetapi bukan dengan jalan Islam, bukan dengan jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kunci kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat apa dia? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sifat ini boleh mengalahkan tipu daya syaitan yang sentiasa hendak mencelakakan hidup manusia. Ini sekalian, siapa yang tak ada buat dosa? Semua orang ada zaman silam. Ya, semua orang ada nafsu. Ya. Kalau ada orang yang apa dia? Perempuan-perempuan seksi agak-agak di sekalian, ada ke yang tak nak pandang? Semua orang cenderung nak pandang, betul tak? Dari segi biologi ni memang macam tu. Tapi bila kita takut pada Allah Taala, menyebabkan kita jaga pandangan kita. Berbaloi tak dengan pandangan aku ni, dengan aku dibakar oleh neraka Allah Subhanahu Taala. Pandang sekejap je. Kan? Tapi nak masuk neraka Allah Taala berapa lama ni kalau pandang nanti? Nampak? Tu orang yang fikir tentang apa dia? Yang ada connection, hubungan dengan Allah. Boleh aku nak pandang? Boleh aku nak buat zina? Dia mungkin ada peluang dia nak buat zina. Ya? Boleh aku nak buat zina ni? Berbaloi tak dengan zina ni menyebabkan aku dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Orang yang takut dengan Allah selamat. Bila tak ada rasa takut pada Allah Taala, tu sebab itu masyarakat hari ni buat zina, minum arak, buat judi, buat apa saja. Kenapa dia? Kerana tak ada rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin malu kepada masyarakat, ya, malu dengan masyarakat, malu dengan mak ayah, malu dengan adik-beradik, tapi dia tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah benda yang sangat parah. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati sekalian. Adanya sifat takutkan Allah ini mendorong seorang untuk berbakti dan mencintai Allah dan mengharapkan limpah kurniaannya. Karena dengan mendapat limpah kurniaannya, seorang terselamat daripada siksaannya. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati sekalian, semakin kita takut dengan Allah, semakin kita apa dia? Semakin kita dekat dengan Allah Taala. Jadi sebab itu hadirin sekalian, orang yang datang masjid ni antaranya apa dia? Ada rasa takut dengan Allah Taala. Ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala datang masjid. Ya. Walaupun hadirat yang sekalian kita tak nampak dia punya apa dia? Ya. Dia punya habuan dia. Datang masjid tak dapat yang dinamakan ketulan-ketulan emas. Tak adanya balik AJK masjid bagi kunci seorang satu BMW, tak ada. Tapi kenapa dia? Kerana ada sifat takut pada Allah Taala. Kerana ada rasa malu dengan Allah Taala. Kerana ada hubungan, connection dengan akhirat. Kerana kita faham, ya? Kita datang masjid ini, kita punya masa depan kita bukannya seperti orang lain fikir. Datang masjid dapat apa? Bukan dapat duit pun. Bukan dapat apa pun. Tapi dia fikir apa dia? Orang-orang yang Muslim dia fikir datang masjid ada hubungan dia dengan akhirat yang boleh dapat, ya, ganjaran di akhirat. Silakan.
Baik muslimin muslimat hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi berkenaan tentang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini mendorong seorang untuk lebih mendampingi Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Padanya semakin kita takut, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita khusyuk dalam sembahyang, semakin kita rajin membaca Al-Quran. Macam mana nak tahu kita ni hadirin sekalian ada connection ke tak connection kita dengan Allah Ta'ala? Bila kita baca Al-Quran, kita punya air mata mengalir mudah hadirin sekalian. Bila kita sembahyang, kita dapat khusyuk hadirin sekalian. Nak tahu hadirat yang dirahmati sekalian, orang tu takut ke tak takut dengan Allah Ta'ala? Bila dia sembahyang, dia tak lalai. Bila sembahyang lalai, belum ada rasa takut lagi Allah SWT. Kerana kita tak benar-benar kenal lagi. Ini yang datang masjid, kita sembahyang pun kadang-kadang kita tak lalai, kita tak khusyuk. Lagilah orang-orang yang memang tak sembahyang, ya, yang memang tak dengar pengajian-pengajian. Kamu tak pergi sembahyang kau, aku gangster, aku gangster. Sebab tu aku tak sembahyang, sebab aku gangster. Dia tak tahu Allah lagi gangster daripada dia. Dia tak tahu Allah lagi kuat, lagi hebat daripada dia. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian, besok bila meninggal dunia, dihimpunkan di padang mahsyar Allah Ta'ala, masa tu baru menyesal. Ya Allah, kalaulah aku tahu, ya, beginilah azab seksaan, beginilah hebatnya seksaan, saya kat dunia dulu aku sembahyang. Nampak tak? Jadi hadirat yang dirahmati Allah sekalian, beruntung siapa yang kat dunia ni dia tahu lebih awal lagi tentang seksaan azab kubur, seksaan di mahsyar, seksaan di yaumul akhirah, di neraka Allah. Dia tahu sebelum dia kembali ke akhirat. Dia mempersiapkan persiapan-persiapan, dia menjadi orang yang cerdik. Dia mempersiapkan bekalan dia untuk selepas matinya dia. Orang lain sibuk bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati. Dia sibuk bermati-matian mencari bekalan untuk dibawa mati. Dan akhirnya bila dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan kemenangan hadirin sekalian. Ramai orang menyangka kemenangan, kejayaan itu kepada orang yang berharta. Sedangkan satu sen pun dia tak boleh bawa dalam kubur. Ramai orang yang jealous dengan orang yang ada rumah banyak. Sebiji rumah pun tak boleh bawa masuk dalam kubur. Ramai orang jealous orang ada tanah-tanah banyak. Satu keping tanah pun dia tak boleh bawa masuk dalam kubur. Hadirin sekalian. Kenapa itu yang kita jealous? Yang sepatutnya kita cemburu orang yang boleh datang masjid selalu. Orang yang boleh baca Quran. Yang mana setiap ayat, satu ayat aja orang tu baca, membezakan syurga dia antara langit dan bumi hadirin sekalian. Allahu Akbar. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita kena banyak belajar, datang kuliah-kuliah. Supaya apa dia? Supaya kita kenal benar-benar Allah SWT. Supaya kita takut dengan Allah SWT. Supaya kita apa dia? Ada khusyuk dalam sembahyang. Ulama ni sekalian, dalam kitab Khusyuknya Sembahyang, karangan ya, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, saya sempat baca tulisan orang ikhlas ni sekalian, mengalir air mata saya baca. Tulisan orang yang ikhlas. Dia kata di kala mana sembahyang ini, ya, nak bagi kita khusyuk, kita datangkan rasa takut dengan Allah Ta'ala. Kita anggap apa dia? Kita anggap kita duduk di padang mahsyar Allah Ta'ala. Pengarang, Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, almarhumnya, dia kata apa dia? Bila dia dengar je bunyi azan, kemudian dia dengar bunyi iqamah, bunyi azan itu adalah sangkakala yang pertama, bunyi qomat itu adalah sangkakala yang kedua. Kita kalau dengar bunyi azan, main PUBG lagi. Main apa dia? Main WhatsApp lagi. Kalau anak-anak muda main PUBG lah. Ya. Kalau golongan yang dewasa mungkin main WhatsApp lagi. Tapi orang ulama ni betul lah. Kata Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama dengar bunyi azan macam di setiap sangkakala yang pertama. Kalau kabur lah, ya, nak bergegas pergi bertemu Allah Ta'ala. Bunyi qomat macam bunyi sangkakala yang kedua. Allahu Akbar. Kita sampai tahap tu dah ada di sini ya. Jauh ya. Bila angkat takbir je, bayangkan sudah ada di hadapan Allah, di padang mahsyar Allah Ta'ala. Kita sembahyang ramai ni, tapi seolah-olah kita seorang ni. Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rasa Allah Ta'ala apa dia? Nak bagi buku catatan amal kita. Allah nak bagi ke tangan kanan kita ke kiri kita. Kalau Allah bagi ke tangan kanan kita, alhamdulillah. Kalau tangan kiri kita, jenuh kita.
kita memahami apa yang kita buat dekat dunia ni. Rasa-rasa kiri kot. Allahu Akbar, jenuh. Ya. Bila kita sembahyang, kita merasakan apa dia? Siapa yang dia sembahyang dengan penuh ketakutan, maka dia akan dapat khusyuk dalam sembahyang. Bila dia baca Quran, tadabbur dalam Al-Quran. Adik sekalian, saya sarankan kalau nak tadabbur Al-Quran, tadabbur jangan yang berat-berat. Surah Al-Baqarah. Bila nak habis? Betul tak? Yang ringan-ringan. Tadabbur surah juzuk Amma. Juzuk 30. Amma yatasa'alun. Yang pendek-pendek tu. Ya, dia cerita tentang apa dia? Dia banyak cerita tentang yaumul qiyamah. Tentang azab-azab kubur. Tentang azab-azab akhirat. Supaya memotivasikan kita. Ya. Baru kita dapat suntikan. Baru kita pergi ke juzuk-juzuk yang lebih. Ayat yang surah-surah yang lebih panjang. Untuk permulaan, mukadimah, kita ambil juzuk 30. Daripada Amma yatasa'alun ke bawah. Itu saya sarankan kepada diri saya dan semua, ya, untuk kita mula tadabbur Al-Quran daripada hari ini. Berhentilah kita baca WhatsApp sambil berasap telefon tu. Baca yang penting-penting je. Banyakkan baca Al-Quran. Kerana Al-Quran panduan kita. Ya, muslimin muslimat hadirat yang dirahmati sekalian. Umur ini hadirin sekalian sangat mahal. Setiap minit, setiap detik, setiap hari yang berlalu ini, ya, dia akan apa dia? Dia akan bernilai bagi orang yang memanfaatkannya. Dan dia akan menjadi kosong kepada orang yang mensia-siakannya. Jadi sama-samalah insya-Allah kita mengisi umur kita ini sebagai apa dia? Sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu taala dan untuk menjadi suntikan supaya kita termotivasi dan sentiasa kuat dalam kita mengerjakan amal dengan istiqamah, dengan kita belajar untuk ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah perkongsian saya pada hari ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit memberi manfaat kepada kita. Jadi hadirat yang dirahmati sekalian, sebelum mengakhiri sukalah kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang menggunung banyak ya Allah. Dosa-dosa kami bagaikan buih-buih di lautan ya Allah. Kalau kau tak ampunkan dosa kami, confirm kami dihumban dalam neraka-neraka-Mu ya Allah. Di dalam kawah-kawah api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya api lighter tu pun kami tak sanggup ya Allah untuk menahan pedihnya ya Allah. Bagaimana kami mampu untuk menahan ya Allah panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sedar betapa kami lemah ya Allah. Kami sedar betapa kami gagal ya Allah menjadi contoh yang baik pada ibu, kepada anak-anak dan juga isteri kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, luruskan jalan-jalan hidup kami ya Allah. Istiqamahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sahabat-sahabat kami ada di antara mereka yang telah duduk sekian lama di alam barzah sejak tahun 2010, 2009 dan tahun-tahun yang sebelum ini ya Allah. Mereka hari ini kami tak tahu apa nasib-nasib mereka dalam kubur sana ya Allah. Ya Allah, mereka tak ada ruang untuk bertaubat lagi ya Allah. Mereka tak ada ruang ya Allah untuk mereka kembali semula ke dunia beramal soleh ya Allah. Kami ya Allah, kami yang masih hidup ini ya Allah, kami leka dan terus leka ya Allah. Sedangkan kami ada peluang dan peluang untuk kami bertaubat ya Allah. Sedangkan kami ada peluang dan peluang untuk beramal kebajikan ya Allah. Ya Allah, jangan kau sia-siakan umur kami ya Allah. Istiqamahkan kami dalam kebenaran ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, apabila kami meninggal dunia nanti ya Allah, sudilah ya Allah anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, kafankan kami, sembahyangkan kami, iringi kami ke kuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, langkah demi langkah anak isteri kami, tinggalkan kami seorang-seorang. Jangan tinggalkan ya Allah kami seorang-seorang ya Allah. Ya Allah, adalah anak-anak isteri kami menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami dalam hidup ya Allah, kami banyak memburiskan hati orang yang pernah membesarkan kami, yaitu kedua orang tua kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami terkilan ya Allah, telah sekian lama kami kehilangan insan yang kami sayang ya Allah. Kami kehilangan doa mustajab daripada-Nya ya Allah. Kami tak mampu lagi meminta ampun kepadanya ya Allah. Kami bimbang dosa terhadap ibu ayah kami, menyebabkan kami dihumban dalam neraka-Mu ya Allah, menyebabkan kubur kami menjadi sempit ya Allah, menyebabkan anak-anak kami menjadi nakal ya Allah.
menyebabkan rezeki kami jadi sempit ya Allah. Ya Allah, kami memohon agar kau terimalah tadahan-tadahan doa ini ya Allah, agar kau ampunkan dosa-dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kasihani ibu ayah kami yang telah membesarkan kami dengan penuh baik ya Allah. Mereka ya Allah sanggup berkorban ya Allah sehingga tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan siksa mereka ya Allah. Meskipun mereka ada buat silap di dunia, ampun dosanya ya Allah. Letakkan mereka di kalangan para salihin dan syuhada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang berdatangan ini sekiranya ada dosa ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sekiranya ada penyakit hati, riya, ujub, sum'ah, takabur, hapuskan ya Allah. Sekiranya ada di antara kami ya Allah yang ada masalah kewangan dan keluarga, beri kesabaran, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.